Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan soalan MIP Fizik nombor 6.5. Rajah 6.5.1 dan rajah 6.5.2 menunjukkan dua pendayung sampan yang serupa tenggelam sebahagiannya di dalam air tasik dan air laut. Rajah 5.3 menunjukkan indeks biasan dan laju cahaya dalam air tasik dan air laut. Air tasik dibagi indeks biasan 1.333 dan laju cahaya 2.25 darab 10 kuasa 8 ms-1. Dan air laut, indeks biasan dibagi 1.3394 dan laju cahaya 2.23 darab 10 kuasa 8 ms-1. Soalan pertama, A. Pilih jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Fenomena pada rajah 5.1 dan 5.2 berlaku disebabkan perubahan pada hal laju atau frekuensi cahaya. Kat sini kita tengok dia bagi indeks biasan dan laju cahaya. Kalau dalam pembiasan cahaya kita ada faktor indeks biasan, hal laju cahaya ataupun laju cahaya, dan satu lagi ketumpatan optik. Kat sini jawapan dia mestilah hal laju kan? Hal laju. Frekuensi melibatkan gelombang, so tak ada kaitan. Soalan seterusnya. Berdasarkan rajah 5.1 dan 5.2, bandingkan indeks biasan air tasik dan air laut, pembekukan pendayung dan laju cahaya dalam air tasik dan air laut. Kat sini dia suruh kita bandingkan tiga benda, iaitu indeks biasan air tasik dan air laut, pembekukan pendayung dan laju cahaya dalam air tasik dan air laut. First, kita bandingkan indeks biasan dia. Indeks biasan dia kat sini, kita tengok balik. Dia bagi air tasik 1.333 dan air laut 1.3394. So kita tahu kat sini indeks biasan air tasik lagi kecil daripada indeks biasan air laut. Seterusnya, pembekukan pendayung. Pembekukan pendayung, air tasik lagi kecil daripada air laut sebab indeks biasan air tasik lagi kecil daripada air laut. So sama juga pembekukan pendayung pun akan jadi lagi kecil dalam air tasik berbanding dalam air laut. Yang ketiga, laju cahaya. Maafkan saya. Laju cahaya kat sini sini laju cahaya air tasik dan air laut. Kita tengok kat sini indeks biasan dia rendah, hal laju dia bandingkan air tasik dengan air laut, laju cahaya air tasik lagi besar kan, so hal laju dia tinggi. Ketumpatan optik dia rendah kalau indeks biasan dia rendah. Jawapan dia, laju cahaya air tasik lagi besar daripada air laut. Soalan nombor 2. Hubung kait laju cahaya dan indeks biasan dan nyatakan konsep fizik yang berkaitan dengan situasi yang diberikan. Hubung kaitkan laju cahaya dan indeks biasan. Nyatakan konsep fizik. First, kita kena hubung kaitkan dulu laju cahaya dan indeks biasan. Macam yang tadi juga, indeks biasan dia kan rendah, so hal laju dia kan tinggi. So kita boleh tahu kat sini yang indeks biasan dan hal laju ni akan jadi berkadar songsang. So kat sini ayat dia jadi macam ni. Jika indeks biasan bertambah, maka laju cahaya akan berkurang, ataupun jika indeks biasan berkurang, maka laju cahaya akan bertambah.
konsep fizik dia, of course lah kita tahu kan, yang melibatkan sinar cahaya merambat dalam medium yang berbeza ketempatan. So, kat udara ketempatan rendah, kat air tinggi. So, konsep fizik yang sesuai ialah pembiasan cahaya. Jawapan dia pembiasan cahaya. Soalan C, rajah 6.5.3 menunjukkan seekor penyu di dalam akuarium yang tidak berisi air. Rajah 6.5.4 menunjukkan akuarium itu diisi dengan air dan menyebabkan imej kelihatan besar. Terangkan situasi tersebut. Nyatakan penerangan anda dengan gambar rajah sinar. Kita tahu kat sini, cahaya merambat dari penyu dalam air yang berketempatan tinggi ke udara yang berketempatan rendah. Sama juga macam contoh gambar rajah sinar ni, objek dia ikan. Bukan saya. Objek dia ikan. So, cahaya merambat dari ikan dalam air yang berketempatan tinggi ke udara yang berketempatan rendah. Kat sini kita tahu pembiasan cahaya berlaku apabila sinar cahaya yang dibias tadi menjauhi normal. Ni garis normal, ni sudut 7 tu, 7 biasan, sinar biasan. Ni kita boleh tahu sudut ni menyebabkan sinar cahaya menjauhi normal. Seterusnya, cahayakan merambat pada garis lurus. So, kesan dia, imej ikan yang kita nampak akan terbentuk di atas objek lebih dekat dengan permukaan air. Ni garis lurus dari mata manusia ke imej yang terbentuk. So, imej ni akan jadi lagi dekat dengan permukaan air. Sebab itulah kita nampak ikan tu lagi besar dalam air. Samalah macam penyu tadi. Okey, kita tengok jawapan. Pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya membengkok menjauhi normal. Cahaya merambat pada garis lurus menyebabkan imej terbentuk di atas objek pada dalam ketara. Pada dalam ketara ni apa maksud dia? Dalam ketara ni, imej kan tadi cahaya merambat pada garis lurus. So, imej yang terbentuk kat sini kan. So, kita nampak dalam ketara tu maksud dia dari permukaan jarak di antara permukaan air dengan imej yang terbentuk di atas objek tadi. Ini kita panggil dalam ketara. Dalam ketara. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.